Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Ilmu sepatutnya menjadikan kita bukan sekadar merasa pandai, tetapi perlu juga pandai untuk merasa. Kerana ilmu bukan sekadar membina otak, tetapi membentuk watak. Begitu pentingnya ilmu sehingga orang tua-tua dulu mengatakan melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Senada dengan sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Bila anak tidak dilatih, kalau besar ibu bapanya letih. Dengan anak janganlah alpa, supaya malu tidak menimpa. Kalau banyak berlebihan suka, itulah tandanya hampir duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak menjadi manusia, ditunjuk ajar sehabis daya. Supaya anak hidupnya selamat, ditunjuk diajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecilnya dididik, besarnya diajar. Apa yang nak dididik? Apa yang nak diajar? Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah sekali lagi dapat kita bertemu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada kali ini kita ingin membawakan satu lagi peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu peristiwa yang melibatkan jihad dan juga peperangan. Alhamdulillah telah banyak peperangan-peperangan, operasi-operasi ketenteraan yang kita telah dengar sepanjang musim kali ini. Ada satu lagi peperangan yang ini jarang diangkat ke permukaan, yang juga berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitulah perang yang dipanggil sebagai peperangan Yom Kippur ataupun Perang Badar Moden 1973. Apa dia perang ini? Perang Yom Kippur ini ataupun dipanggil dengan Perang Ramadan ataupun Perang Oktober. Ini perang yang berlaku antara Israel melawan tentera-tentera gabungan negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan juga Syria. Perang ini berlangsung selama 2 minggu ataupun lebih tepat 2 minggu 5 hari, iaitu bermula daripada 6 hingga 25 Oktober tahun 1973. Perang Yom Kippur ini merupakan sebahagian daripada siri-siri peperangan yang berlangsung sepanjang konflik Arab-Israel yang merangkumi banyak pertempuran-pertempuran kecil dan peperangan-peperangan yang bermula sejak daripada tahun 1948. Dan perang Yom Kippur ini juga adalah salah satu daripada siri secara tak langsung hasil daripada situasi perang dingin yang melibatkan negara-negara di blok barat ini. Kalau kita lihat dari segi peristiwa kronologinya, pada tengah hari 6 Oktober 1973, tepatnya pukul 2 petang, kesepian kawasan berpasir di tebing timur terusan Suez ataupun di kawasan Sinai sekarang ini bergegar dengan dentuman tembakan artileri, roket-roket Katyusha dan juga misil permukaan ke permukaan. Kedudukan pertahanan Israel yang selama ini bertahun-tahun diperkukuhkan akhirnya hancur dalam sekelip mata. Tanpa amaran, 222 buah pesawat MiG dan juga Sukhoi milik Mesir telah berdaung dan menjerit di udara. Segala pos pengawal, ketumbukan permukaan ke udara, pangkalan udara, depo simpanan bekalan dan instalasi radar diratah oleh letupan dan juga kebakaran. Dan serentak juga ketika itu beberapa ratus kilometer ke arah utara, iaitu di Bukit Golan, juga digegarkan dengan letupan yang dihamburkan oleh 100 buah pesawat MiG milik Syria. Ini diikuti pula oleh serangan pasukan penggempur
yang berkekuatan sehingga 900 kereta kebal dan 90,000 anggota infanteri melintas masuk ke dalam daerah-daerah Israel. Inilah petanda bermulanya Operasi Badar. Yang mana operasi ini dilancarkan ketika umat Islam sedunia mula menyambut ketibaan Ramadan pada tahun 1973. Yang mana ketumbukan tentera di bawah pimpinan Presiden Mesir ketika itu, iaitu Anwar al-Sadat, telah bersama-sama sekutunya Syria dan juga Jordan menggempur Israel, iaitu bulan Ramadan tahun 1393. Jadi dalam kalender Islam, perang ini berlaku pada 10 Ramadan tahun 1393 Hijrah, yang kebetulannya serentak dengan hari perayaan Yahudi, iaitu Yom Kippur. Dia orang Yahudi, dia ada sambut satu perayaan dia panggil Yom Kippur. Yom Kippur ni maknanya hari penebusan dosa, Day of Atonement, dan dia jatuh pada tarikh 10 hari bulan Tishri. Semasa Yom Kippur, mereka juga berpuasa serupa kita, iaitu mereka berpuasa selama 25 jam. Jadi puasa lawan puasa lah ni, bukan puasa lawan tak puasa. Maka berlaku serangan mengejut di terusan Suez. Ketika itu hanya 500 tentera Israel saja yang membuat kawalan, berbanding dengan tentera daripada Mesir seramai 80,000 orang yang membuat serangan mengejut. Dan operasi ini menjadi titik mula Perang Oktober 1973 ataupun dikenali juga peperangan Yom Kippur, yang telah berlangsung selama 2 minggu 5 hari bermula 6 sampai 25 Oktober 1973. Dan peperangan ini sebenarnya saudara banyak dibantu oleh negara-negara sahabat. Antaranya dibantu oleh Arab Saudi, Algeria, Jordan, Iraq, Libya, Kuwait, Tunisia, Maghribi, termasuk juga Cuba dan juga Sudan. Mengapa perang ini berlaku? Asalnya tentera Mesir menamakan operasi ini Operasi High Minaret, yang mereka dah rancang sejak tahun 1971 lagi. Namun kemudiannya mereka tukar nama kepada Operasi Badar, sebab nak mengambil inspirasi daripada peperangan Badar yang telah dilalui oleh Nabi SAW pada tahun 634 Masihi, di mana orang-orang Islam telah pulang membawa kejayaan ketika berhadapan dengan ketumbukan tentera Quraisy yang jauh lebih besar. Jadi dinamakan sebagai Operasi Badar. Puncanya bermula daripada perang 6 hari sebelum itu yang berlaku pada bulan Jun 1967, apabila pasukan bersenjata Israel ataupun IDF, Israel Defense Forces, dengan mudah mengalahkan dan meratah kekuatan ketumbukan bersekutu Mesir. Dan mereka ketika itu, IDF telah berjaya merampas Bukit Golan daripada Syria, mereka rampas Semenanjung Sinai daripada Mesir, dan mereka merampas Baitul Maqdis Timur daripada Jordan. Walaupun telah banyak usaha dilakukan, sama ada dengan jalan diplomasi, perbincangan, ada juga pertempuran-pertempuran kecil untuk bincang dengan Israel nak pulangkan balik pemilikan itu kepada tuan yang asal. Namun Israel enggan berganjak daripada cengkamannya ke atas tanah yang telah dia rampas, yang telah dijajah itu. Maka Anwar Sadat yang ketika itu makin panah hati, akhirnya dia bertekad untuk nak rampas kembali tanah tersebut. Caranya, Mesir tak akan mampu melakukannya sendirian. Lalu dia telah berjumpa dengan Presiden Syria ketika itu, iaitu Hafiz al-Assad, yang juga pada masa itu sedang mencari jalan untuk merampas kembali Bukit Golan yang dirampas oleh Israel dalam perang 6 hari tahun 67. Akhirnya Assad bersetuju untuk menyertai Presiden Anwar Sadat untuk melakukan serangan kepada tentera Israel. Tetapi benda ini juga mustahil untuk dilakukan kerana semua orang tahu bahawa Israel walaupun sebuah negara kecil, kuasa kecil, tapi dia disokong dengan kuat oleh kuasa-kuasa besar daripada Barat, khususnya daripada Amerika Syarikat. Lalu bagaimanakah cara untuk mereka nak menguasai? Ya, ini kita akan terangkan kemudian. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Operasi Badar ataupun perang Yom Kippur yang sebelum ini dinamakan sebagai Operasi High Minaret. Ini yang kita sedang bincangkan. Satu peperangan yang berlaku juga pada bulan Ramadan Al-Mubarak, maka memberi satu petunjuk kepada kita, ini bukan bulan bermalas-malasan. Orang berjuang, berjihad, berperang di dalam bulan Ramadan. Dan antaranya adalah perang ataupun operasi Badar moden ini tahun 1973. Ketika itu pasukan Mesir dan juga Syria telah berpakat merancang satu operasi yang menyerang dari dua arah dan dikoordinasikan daripada senternya di Kairah ataupun di Kairo. Sebaik saja pasukan Mesir berjaya menyeberang terusan Suez dan berjaya mengambil keseluruhan semenanjung Sinai, pasukan Syria ketika itu akan menggerakkan pasukan mengampas Bukit Golan supaya IDF atau Israel Defense Forces tak mampu untuk nak menjaga dua tempat yang strategi ini. Dan kedua-dua negara iaitu Syria dan Mesir telah meminta bantuan daripada Soviet untuk membina sistem pertahanan permukaan ke udara dengan bantuan bateri misil Surface to Air Missile ataupun SAM-S-75. Dan strategi ini ternyata berjaya. Kekuatan ketumbukan mereka telah dipertingkatkan lagi dengan beribu-ribu tambahan pelancar granat roket ataupun RPG dan juga 83 Seagulls, iaitu misil anti kereta kebal yang berpandukan wayar. Batalion kereta kebal pula ditambahkan dengan T-55 dan T-62 buatan Soviet. Manakala kuasa udara pula dipertingkatkan dengan pesawat-pesawat MiG-17, 21 dan 23 fighters serta Sukhoi ataupun Su-7 dan 20. Tidak ketinggalan penggunaan senjata seperti misil Scud dan pelbagai lagi. Maka segala perancangan yang telah dilakukan ini ternyata membuahkan hasil. Dan tentera Mesir juga telah menjalani latihan fizikal yang bukan sedikit. Askar-askar Mesir telah melalui latihan intensif sebagai persediaan untuk operasi ini. Serangan untuk menyeberang terusan Suez sahaja mereka lakukan rehearsal ataupun raptai sebanyak 35 kali dengan membina satu binaan tiruan menyerupai instalasi Israel. Mereka buat satu mock-up, mereka berlatih 35 kali raptai penuh untuk nak dapatkan momentum serangan yang sederap. Kesemua persiapan ini perlu kerana memandangkan sejak peperangan 1967 Israel telah membina pertahanan yang sangat ampuh bagi melindungi jajahannya, yang mana mereka namakan garisan Bar-Lev. Yang ini kita namakan sebagai Bar-Lev ini. Maka kalau dikaji secara taktikal, apa sebab tentera Mesir dan juga Syria berjaya dalam operasi Badar ini? Pertamanya peranan perisikan, iaitu peranan double agent atau perisik dua muka, talam dua muka yang dipimpin oleh Ashraf Marwan. Pihak perisik Israel iaitu Mossad, mereka menyangka bahawa Ashraf Marwan ini adalah perisik Mossad atau perisik Israel. Dan Ashraf Marwan ini memang rapat dengan Presiden Anwar Sadat. Mereka tak tahu bahawa rupanya Ashraf Marwan ini juga adalah perisik Mesir, yang mana dia menyamar menjadi perisik Israel. Rupanya dia double agent, dia panggil mole agent. Jadi segala maklumat yang dia dapat daripada Israel disampaikan kepada Mesir, dan maklumat daripada Mesir yang disampaikan kepada Israel adalah maklumat yang tidak mustahak,
dan ada masanya maklumat itu tidak tepat. Sebagai contoh, 5 Oktober 1973, sehari sebelum perang meletus, Ashraf Marwan telah membocorkan maklumat kepada Mossad Israel bahawa Mesir dan Syria akan melancarkan perang ke atas Israel pada 6 Oktober pukul 6 petang. Tarikhnya betul, tetapi serangan sebenarnya bermula jam 2 petang. Maka Israel ketika itu belum bersiap sedia sepenuhnya. Jadi faktor pertama kejayaan adalah kerana peranan perisikan yang begitu halus sekali. Yang kedua adalah kerana ketidaksediaan tentera Israel, kerana ditipu dengan kehadiran tentera-tentera Mesir ini dalam keadaan mereka tidak menyangka berlaku serangan. Ini dipanggil deception. Pos kawalan tentera Israel di kawasan tebing timur terusan Suez telah pun memerhatikan pergerakan tentera Mesir selama 24 jam sehari. Mereka monitor sebarang pergerakan besar tentera Mesir akan dapat maklumat dan juga perhatian daripada tentera Israel. Tetapi rupanya orang Mesir ini dicerdik. Berbulan-bulan sebelum perang, tentera Mesir telah pun mengadakan latihan demi latihan ketenteraan di sepanjang terusan Suez, termasuk latihan menyeberang. Jadi sebelah siang mereka mengadakan latihan, malam mereka balik ke barek ataupun penginapan. Mereka lakukan secara hari-hari, sehingga kan para pemerhati Israel bila mereka lihat latihan ini dilakukan sehari-hari, maka mereka menyangka itu pemandangan biasa. Ketika mereka melihat tentera Mesir masuk ke Sinai, mereka sangka itu pemandangan biasa tentera Mesir yang berlatih. Padahal itu adalah operasi sebenar. Apatah lagi pada hari serangan, tentera Mesir dilihat masih bermandi-manda di terusan Suez seperti biasa. Jadi pasukan Israel tidak menyangka itu adalah serangan sebenar. Itu faktor yang kedua, kenapa kejayaan mudah berlaku. Yang ketiga adalah kerana tentera Mesir berjaya memecahkan benteng Bar-Lev ataupun Bar-Lev Line. Khatul Bar-Lev ini ataupun Bar-Lev Line, garisan Bar-Lev ini sangat mustahak. Kejayaan Israel menguasai Sinai pada tahun 1967 menyebabkan terusan Suez jatuh 100% ke tangan Israel. Ini menyebabkan Mesir merasa galat kerana terusan Suez ini sangat mustahak untuk ekonomi. Kenapa terusan Suez mustahak? Sampai sekarang Suez Canal ini sangat mustahak sebab dalam setahun ada 20,649 buah kapal, yang mana puratanya 52 kapal sehari akan berlayar menerusi terusan Suez ini. Lebih daripada 900 juta tan kargo akan lalu terusan Suez ini. Barangan yang melalui terusan pula adalah barangan penting untuk pengguna, terdiri daripada kargo pukal kering, bijirin, mineral, produk-produk yang berkaitan minyak. Dan ini produknya mustahak. Dan semua kapal yang lalu di terusan Suez ini, mereka kena bayar tol. Berapakah tol yang dibayar? Mereka bayar tol antara 40,000 hingga 70,000 US dollar per vessel. Sebab itu pendapatan tahunan terusan Suez mencecah 6.3 bilion US dollar setahun. Tanpa terusan Suez, maka kerajaan Mesir tidak ada pendapatan. Justru itu mereka merasa muskil dan galat apabila tentera Israel menguasai Sinai sejak tahun 1967 dan Mesir berazam untuk mendapatkan balik. Apatah lagi bagi komuniti ekonomi, terusan Suez ini tetap mereka nak gunakan walau siapa pun yang menguasainya. Ini kerana tanpa terusan Suez, kapal-kapal kena pusing jauh melalui Cape of Good Hope di Afrika Selatan, Tanjung Pengharapan. Kapal lebih suka lalu di Suez sebab kalau kena lalu di Cape of Good Hope, jarak akan bertambah. Maka ada penambahan 3,000 batu nautika lagi kalau ikut laluan Lautan Hindi ke Atlantik Utara, dan melibatkan perjalanan bertambah 8 hingga 10 hari. Dan dari segi minyak juga kos akan bertambah sebab
penambahan masa 150 jam. Jadi perjalanan sebegini tetap diingini oleh mana-mana pemilik kapal. Jadi orang Mesir mesti berusaha dapatkan balik terusan Suez ini. Bagaimana caranya? Yang ini saya akan terangkan kemudian. Berehat dulu seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi. Masya Allah, sekali lagi dapat kita bertemu dan bersambung dan menyembang berkenaan salah satu peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu perang Arab Israel ataupun penawanan garis Bar-Lev. Yang mana peristiwa ini ataupun perang Yom Kippur ini begitu mustahak sekali, memberi satu semangat kepada kita bahawa segalanya tidak mustahil kalau dilakukan dengan perancangan yang baik. Sebab itu Israel apabila berjaya menawan Sinai, menawan Mesir, mereka telah membina garis Bar-Lev ini pada tahun 1971 dengan kosnya ketika itu 500 juta USD. Bayangkanlah, mereka nak melindungi terusan Suez daripada diserang oleh Mesir ketika itu. Jadi garisan Bar-Lev ini mereka bina sebagai penampan, tidak benarkan Mesir masuk lagi ke kawasan Sinai. Hampir 150 km jauhnya, merentasi terusan Suez, bermula daripada Port Said dekat dengan Laut Mediterranean di bahagian utara. IDF ataupun Israel Defense Forces ketika itu sangat yakin dengan pertahanan mereka, sehingga kan ketika bermula operasi Badar, mereka sangat yakin tentera Mesir tak akan berjaya menguasai Bar-Lev ini, sebab tembok ini begitu strategik sekali. Walhal tentera Mesir ketika itu telah pun mengadakan banyak latihan-latihan intensif untuk nak merampas Bar-Lev. Latihan dibuat dan di setengah tempat mereka sampai buat latihan khusus kerana tembok pertahanan Bar-Lev ini ada yang mencecah lebih 200 meter. Maknanya boleh letak hampir 33 buah biji kenderaan 4x4. Begitu luas sekali. Jadi tentera Mesir perlu pecahkan pertahanan tembok itu yang telah dibina oleh jurutera Israel di seberang terusan. Jadi bayangkanlah saudara, pasir yang menimbun begitu tinggi sekali, mencecah 60 kaki dan diperkokohkan pula oleh konkrit, dan kecurunannya pula antara 45 dengan 65 darjah. Maka bagi nak membentuk laluan untuk anggota dan peralatan mereka tembus kepada dinding ini, 40 batalion jurutera telah diwujudkan dan mereka bawa 450 hos air berkekuatan tinggi. Mereka masukkan air menggunakan hos, menyebabkan mereka berjaya merampas kawasan itu dengan lebih cepat lagi. Maka ketika itu tentera Amerika Syarikat apabila tahu Israel sedang menghadapi kesusahan, mereka ketika itu terkejut kerana tidak sangka tentera Mesir berjaya menyerang Israel dalam keadaan terkejut begitu. Dan ini memberi tamparan hebat kepada Amerika Syarikat, khususnya kehebatan pasukan perisikan mereka. Kita tahu bahawa Amerika ni, dia United States Intelligence Community ni begitu terkenal sekali. Kalau dalam filem-filem Hollywood digambarkanlah CIA, NSA, FBI begitu cekap sekali mengesan sebarang serangan awal dan sebagainya. Di Amerika bayangkan mereka ada 1271 agensi kerajaan yang terlibat dalam perisikan, khususnya untuk counter terrorism, homeland security dan risikan antarabangsa. Tapi daripada 1271 agensi kerajaan yang terlibat dalam perisikan, tidak ada satu pun yang mengetahui bahawa kerajaan Mesir ingin menyerang Israel. Yang ini sangat memalukan mereka. Semuanya gagal membuat ramalan awal mengenai serangan Mesir, Syria ke atas Israel. Cuma ada satu saja laporan perisikan yang ditemui kembali pada tahun 2013 yang dah masuk arkib, iaitu ada seorang pegawai perisikan nama Roger Merrick. Dia seorang penganalisis yang bekerja untuk Biro INR, Intelligence and Research, ataupun Biro Penyelidikan dan Penyelidikan. Dia saja seorang yang berjaya buat laporan analisisnya bahawa akan berlaku serangan daripada kerajaan Mesir dan Syria, tetapi analisisnya tidak diendahkan langsung pada waktu itu. Maka berlakulah serangan daripada Mesir dan juga Syria. Berdasarkan perkiraan perisikan, Amerika ketika itu hanya menjangkakan gelombang perang akan memihak kepada Israel.
dan mereka menjangkakan tentera Arab akan dikalahkan sepenuhnya dalam masa 72 hingga 96 jam sahaja. Tapi ternyata teori mereka salah, maklumat intel salah. Lalu terpaksalah mereka melakukan operasi Nickel Grass. Operasi Nickel Grass ini adalah operasi pengangkutan udara strategik besar-besaran oleh pasukan Amerika Syarikat untuk menghantar senjata dan bekalan kepada Israel. Selama 32 hari antara 14 Oktober sampai 14 November 1973, Military Airlift Command ataupun MAC Angkatan Udara Amerika Syarikat telah menghantar 22,325 tan kapal, artileri, amunisi dan juga bekalan-bekalan perang dalam pesawat pengangkut C-141 Starlifter dan juga C-5 Galaxy. Mereka membantu betul Israel untuk nak berhadapan dengan kerajaan Mesir dan juga Syria. Tindakan ini telah menyebabkan negara-negara Arab jadi marah. Akhirnya negara-negara Arab yang mengeksport minyak dalam OIC, mereka telah umumkan embargo minyak sepenuhnya kepada Amerika Syarikat. Maka berlakulah krisis minyak pada tahun itu, tahun 1973. Jadi pembuat-pembuat dasar di Washington telah belajar satu pelajaran yang sangat berharga, bahawa dasar-dasar politik dan juga strategik Amerika Syarikat, terutamanya di Timur Tengah, perlu menjaga sensitiviti khususnya di kalangan negara-negara pengeksport minyak ini. Apatah lagi Mesir dan Syria mendapat pula bantuan daripada Soviet. Kita maklum bahawa perang ini merupakan kesan tak langsung daripada perang dingin yang berlaku di kalangan negara barat antara blok di Amerika dengan blok di Soviet. Justru kesatuan Soviet, dia telah bekalkan kepada Mesir dan Syria 600 peluru berpandu permukaan ke udara, 300 pejuang pesawat MiG-21, 1,200 kereta kebal dan ratusan ribu tan bahan-bahan perang. Dan selain daripada Soviet, negara Arab berhampiran juga mereka bantu tentera-tentera Mesir dan tentera-tentera daripada Syria ini. Selain daripada kesatuan Soviet, yang turut membantu adalah Jerman Timur, termasuk juga Korea Utara, termasuk juga Pakistan dan juga Lebanon. Asalnya kekuatan tentera Mesir hanyalah seramai 650,000 sehingga 800,000 anggota saja, dengan kelengkapan 1,700 kereta kebal, 1,400 kereta pengangkut berperisai, 1,120 unit artileri, 400 buah pesawat tempur, 140 helikopter, 104 buah kapal laut, 150 buah peluru berpandu. Namun dengan bantuan negara-negara sahabat, akhirnya tentera Mesir berjaya mengumpul 904,000 hingga 1,067,000 anggota tentera. Arab Saudi sahaja menghantar 23,000 anggota tentera untuk bantu Mesir. Maghribi ataupun Morocco hantar 5,500 anggota untuk bantu Mesir. Mereka hantar juga 3,000 lebih kereta kebal, 3,900 kereta pengangkut berperisai, 1,720 unit artileri, 452 pesawat tempur, 140 helikopter, 104 buah kapal tentera laut, 150 peluru berpandu permukaan ke udara. Kenapa kita bantu? Sebab Israel mendapat bantuan bukan saja daripada Amerika, tapi dapat bantuan daripada Portugal, Belanda dan juga Greece. Ini menyebabkan negara-negara Arab, negara-negara sahabat turun beramai-ramai membantu Mesir dan Syria untuk mengambil kembali kedaulatan mereka. Sebab itu saudara, kalau kita bersatu padu, kita saling bantu-membantu sesama kita, walau apa kekuatan sekalipun, ditunjang oleh Amerika sekalipun, tetap boleh kita hadapi cabaran itu andai kata kita bersatu. Banyak lagi nak ceritakan, namun kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saudara, kembali kita bertemu, sedar ataupun tidak. Kita dah pun berada di penghujung pertemuan pada kesempatan kali ini, membincangkan salah satu lagi peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu perang yang dipanggil sebagai Yom Kippur ataupun Garis Barlef. Perang Ramadan, banyak namanya.
iaitu perang yang melibatkan serangan mengejut daripada pihak Mesir dan Syria ke atas kepentingan strategik IDF, Israel Defense Force, yang terletak di terusan Suez dan juga di Bukit Golan di Syria. Yang mana asalnya tahun 67 Israel rampas daripada Syria dan Mesir. Kini giliran Mesir dan juga Syria rampas kembali apa yang telah diambil oleh pihak Israel. Maka dalam peperangan ini telah berlaku banyak sungguh perkara-perkara yang bersifat politik, diplomasi, perbincangan dan macam-macam perkara menarik. Ternyata Mesir dan Syria tidak bersendirian berhadapan dengan Israel. Dan Israel juga tidak bersendirian ketika berhadapan dengan Mesir dan juga Syria. Negara-negara seperti Kesatuan Soviet, Jerman Timur, Korea Utara, Pakistan dan Lebanon, termasuklah negara-negara Arab sahabat-sahabat, membantu Mesir dan juga Syria untuk berhadapan dengan Israel. Dan Israel juga selain daripada mendapat bantuan daripada Kerajaan Amerika Syarikat, mereka juga mendapat bantuan daripada Portugal, Belanda dan juga Greece. Namun akhirnya hasil daripada bantuan negara-negara sahabat ini, Kerajaan Mesir dan Syria berjaya mengambil kembali, merampas kembali apa yang hilang selama ini. Maka kalau dikaji apakah kesan peperangan ini kepada kedua-dua pihak, berdasarkan laporan-laporan rasmi yang dibuat, kesannya daripada Israel begitu teruk sekali, iaitu seramai 2,521 hingga 2,800 orang telah direkodkan terbunuh, dan seramai 7,250 hingga 8,800 orang telah pun cedera dalam peperangan ini. Dan seramai 293 tentera IDF atau Israel telah ditawan, dan ada yang masih belum ditemui sehingga tahun 2013, walaupun ada usaha nak dicari, tak dapat lagi. Dan sebanyak 400 buah kereta kebal musnah dan 663 kereta kebal didapati rosak ataupun berjaya dirampas oleh tentera-tentera Mesir dan juga Syria. Sebanyak 407 buah kereta pengangkut berperisai didapati telah musnah, dan sebanyak 102 hingga 387 buah pesawat tempur musnah sama sekali. Adapun di pihak Mesir dan juga tentera bersekutu, seramai 8,000 hingga 18,500 tentera direkodkan terkorban, seramai 18,000 hingga 35,000 tentera dipercayai cedera dan direkodkan cedera. Ada 8,783 yang ditangkap. Ada 2,250 hingga 2,300 buah kereta kebal musnah. Ada 341 hingga 514 buah pesawat musnah. Dan ada 19 buah kapal tentera laut yang ditenggelamkan. Walaupun daripada perang ini, walaupun secara fizikalnya dimenangi oleh Israel kerana bantuan daripada Amerika, tetapi ianya menjadi kekalahan moral yang sangat besar kepada pasukan tentera Israel. Suruhanjaya yang dibentuk oleh Israel berkaitan dengan perang ini telah mengesyorkan banyak perkara hasil daripada perang. Pertama sekali, harga minyak dunia ketika itu telah melambung naik tahun 1973. Dan kemungkinan kalau tak dijaga akan berlakunya peperangan nuklear. Maka ketika itu pemimpin-pemimpin dunia ramai yang tidak boleh tidur lena. Amerika Syarikat mula percaya bahawa minyak ini kuasanya besar. Jadi apabila dia diembargo, dia dipulaukan daripada komuniti minyak, itu memberi kesan kepada Amerika Syarikat. Yang kedua, Suruhanjaya Perang Israel telah mengesyorkan supaya dipecat beberapa orang pegawai tentera utama yang terlibat di dalam operasi ketika itu. Yang ketiga, Menteri Pertahanan Israel iaitu Moshe Dayan telah pun dipersalahkan atas kesalahan tersebut. Yang keempat, Perdana Menteri Golda Meir telah pun dipaksa untuk meletak jawatan. Dan yang kelima, perang ini telah memaksa Israel untuk kembali ke meja rundingan, dan untuk satu jangka masa yang lama Mesir dan Israel telah berjaya menetapkan satu tempoh aman, gencatan senjata
yang jarang dapat dilihat di Timur Tengah pada masa yang ketika selalu bergolak itu. Jadi kerajaan Israel dah mula tidak stabil dan perang ini telah membawa kepada perjanjian damai Camp David pada 17 September tahun 1978, di mana Semenanjung Sinai telah dikembalikan semula kepada Mesir secara total. Sebab itulah kesan daripada perang ini membawa kepada perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David ini adalah perjanjian damai antara Israel dengan Mesir. Untuk bertahun-tahun selepas itu mereka tidak lagi berperang. Jadi Presiden Anwar Sadat dan juga Menachem Begin yang terlibat di dalam perjanjian Camp David ini telah dianugerahkan hadiah Nobel Keamanan pada tahun 1978. Dan hingga kini dikatakan kerajaan Mesir masih dibayar oleh Amerika Syarikat kerana kesudian dia menandatangani perjanjian Camp David ini. Namun apa harga yang perlu dibayar? Disebabkan Mesir menandatangani perjanjian Camp David, maka kesannya adalah negara-negara Arab yang lain yang selama ini mendukung dan menyokong Mesir di dalam perang dengan Israel, mereka sudah memulaukan Mesir. Tidak lagi suka kepada Mesir. Mereka mengusir Mesir daripada Liga Arab mulai tahun 1979 sampai tahun 1989. Mereka mengecam habis-habisan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Mesir dengan Israel. Kemuncaknya pada 6 Oktober tahun 1981, Presiden Anwar Sadat yang merupakan hero Arab ketika itu telah dibunuh oleh satu kumpulan ketika berlakunya perhimpunan sempena Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Ini harga yang perlu dibayar oleh Anwar Sadat dan kerajaan Mesir kerana menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Tapi semuanya ini tinggal di dalam lipatan sejarah. Apa yang pelajaran untuk kita adalah segalanya tidak mustahil berhadapan dengan kuasa besar seperti Amerika ataupun kuasa-kuasa ketenteraan hebat seperti Israel. Walaupun mustahil untuk mengalahkan mereka, tetapi dengan latihan yang baik, persenjataan yang betul, ada sekutu yang benar, ada rakan-rakan yang membantu, InsyaAllah segalanya tidak mustahil untuk kita boleh mencipta kejayaan. Sebab itulah orang Mesir sampai sekarang mereka memang bangga dan megah dengan kejayaan mengalahkan tentera Israel ini. Sampai sekarang di sana di Mesir ada satu muhafazah, ada satu daerah muhafazah Sadis min Oktober, 6 of October Governorate, yang mana di kawasan Misr al-Wusta, center Mesir, mereka buat suatu muhafazah, suatu daerah, satu pentadbiran kerajaan tempatan yang dinamakan 6 Oktober untuk mereka nak kenang kejayaan itu. Begitu juga ada satu bandar mereka buat nama Sikta Oktober, bandar 6 Oktober, untuk memberi semangat kepada anak cucu. Jangan lupa kepada sejarah Mesir, kita pernah mengalahkan Israel, jadi jangan takut dengan Israel, kata mereka. Kita pernah kalahkan mereka. Lepas itu di Mesir juga ada satu bandar juga dinamakan sebagai bandar 10th of Ramadan ataupun Al-Ashir min Ramadan yang terletak di Syarqiyah. Hingga hari ini orang Mesir mereka sangat megah dan mereka bangga dengan kejayaan, berjaya menumpaskan IDF, Israel Defense Force, yang mana kejayaan ini ditempa dalam suasana Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, khusus kepada orang muda-muda, janganlah kita merasa lemah dengan bulan Ramadan ini. Sejarah mencatatkan bahawa umat Islam sentiasa berperang pada bulan Ramadan. Perang Badar, perang Tabuk, perang Zalaqah, perang Ain Jalut, termasuklah perang yang kita bicarakan hari ini, Yom Kippur ataupun perang Badar Modern 1973. Semuanya berlaku pada musim puasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Ayuh, bulan Ramadan bukanlah bulan untuk kita lemah ataupun bermalas-malasan, tetapi bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan untuk kita melakukan kehebatan demi kehebatan dan seterusnya mencipta kejayaan. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Banyak nak diterangkan tapi masa tidak mengizinkan.
Moga-moga apa yang kita bahaskan memberi manfaat kepada kita bersama. Akhir kalam, ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.